Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atan Kudus sekali lagi menerusi Light Blue Studio bersama dengan saudara dalam rancangan Sembang Santai. Jangan lupa siapa yang menonton sila subscribe, like dan share Light Blue Studio. Bersama saya pagi ini saudara Raja Syahmirul Zaman bin Raja Badakul Zaman, seorang ahli Majlis Perbendaharaan Kuala Selangor. Apa khabar? Baik. Saya nak panggil apa ni? Syamir. Okey, saudara Syamir. Saudara Syamir ni suka bersukan tak? Dulu memang saya minat bersukan. Antara sukan yang saya minat adalah futsal. Cuma sekarang futsal tu saya dah tinggalkan. Sekarang kita aktif berbasikal. Dulu lah. Masa main bola tu mana yang lebih suka? Futsal ataupun bola padang? Oh, bola padang. Bola padang Apa position? Right back. Right back. Saya dulu main right or left wing. Tapi kenapa berhenti? Sebab dekat Kampung Pematang tu dah tak aktif bola sepak. Dah tak aktif bola sepak? Tak aktif. Oh, sedih. Sepatutnya kena diteruskan sebab kita kurang pelapis. Itulah. Tapi nak buat macam mana, dah anak-anak muda sekarang lebih suka main game. Lebih suka main e-game. Okey, tak apa. Kita terus kepada topik kita pagi ini. Cuba ceritakan sedikit tentang jawatan ahli majlis. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Syahmirul Zaman, ahli majlis Zon 5 Majlis Perbendaharaan Kuala Selangor. Baru dinaik taraf pada bulan Ogos yang lalu, 7 hari bulan 8. Saya ditugaskan di Zon 5. Kalau ikut mukimnya, mukim Ujung Permatang. Di dalam mukim Ujung Permatang ni ada 2 orang ahli majlis, iaitu Zon 4 dan Zon 5. Zon 4 saudari Atikah dan saya Zon 5 di mukim Ujung Permatang lah. Ofis saya berada di Kampung Permatang, iaitu memang di dalam kawasan Zon 5 Ujung Permatang. Okey, macam mana seseorang ahli majlis itu boleh dilantik? Okey, kuasa untuk punca kuasa pelantikan ahli majlis adalah di bawah parti politik yang memenangi pilihan raya di sesebuah negeri. Kita panggil, senang cerita, kalau di peringkat Majlis Perbendaharaan Kuala Selangor ni kita panggil PBT lah, pihak berkuasa tempatan. Kuasa melantik adalah kuasa parti yang memenangi. Dan contoh di Selangor, Parti Keadilan Rakyat atau senang ceritanya Pakatan Harapan telah memenangi pilihan raya di negeri Selangor dan menjadi tanggungjawab kepada parti-parti di dalam Pakatan Harapan untuk mencalonkan calon-calon yang berkelayakan untuk menjadi ahli majlis. Oh, begitu. Maknanya kepada siapa yang beringin nak jadi ahli majlis, kena join parti dulu. Okey. Jadi tadi saudara kata saudara jaga Zon 5 Jadi apa istimewanya Zon 5 ini? Okey, Zon 5 ni kalau nak dikira istimewanya, kepada orang tempatan macam tak berapa sangat istimewa lah, sebab mungkin dah terbiasa. Tapi bagi penduduk di bandar, contohnya di Lembah Kelang dan Kuala Lumpur, mereka akan turun ke Zon 5 ni pada setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Terutamanya mereka akan pergi ke Pasar Basah Pasir Penambang, iaitu tempat mereka mencari ikan segar yang memang fresh daripada laut, terus dibekalkan kepada jeti, itu dijual kepada di pasar lah. Di pasar. Maknanya orang sekitar Kuala Selangor di luar, terutamanya macam Kelang, Shah Alam, dia akan datang Ya, dia akan berpusu-pusu pada Sabtu dan Ahad. Okay. Jadi pelancongan di Zon 5 ini, adakah tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi? Daripada segi tempat pelancongan,
buat masa ini memang kita ada jeti Sky Mirror, tapi bukan jeti besar, sebab jeti besar berada di zon 6, di zon 6 selepas jambatan Kuala Selangor. Zon 5 ni turun jambatan Kuala Selangor sehingga ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Pematang. Itu kawasan zon 5. Maksudnya turun jambatan tu, kat situ kita ada jeti Sky Mirror, ada 2, satu di dalam bahagian Sungai Yu dan satu di sebelah restoran Riverview Pasir Penambang. Oh, maknanya mereka menyediakan bot-bot untuk disewa lah. Bot untuk disewa dan membawa pelancong yang datang lah. Dan Pasir Penambang ni juga terkenal dengan restoran makanan ikan laut. Tapi seafood lah ni. Seafood. Oh, okey. Dan spesialisnya Chinese lah. Oh, jadi selain daripada pelancongan, ada tak macam jeti-jeti untuk orang memancing rekreasi ni? Ada. Kita ada di Kampung Baru Pasir Penambang, iaitu kat situ pun ada kawasan makan yang menjadi tumpuan. Sedap lah makan situ. Sedap. Gerai ikan, warung udang galah. Okey. Confirm lah jeti tu orang mancing rekreasi pun mancing rekreasi ni mancing udang kat situ lah. Ya, confirm. Okey. Tuan-tuan, siapa yang berminat untuk mancing udang galah boleh datang ke Kampung Baru Pasir Penambang. Di sana ada disediakan bot-bot untuk disewa untuk memancing udang galah, termasuk saya tu. Okey, di zon 5 ini ada tak terdapat kesan-kesan sejarah lama? Sebab saya ada diberitahu tentang pernah berlaku peperangan di zon 5 ni. Okey. Berkenaan dengan senang cerita artifak lama lah. Sejarah. Kalau nak diikutkan, saya memang dilahirkan di Kampung Permatang. Seperti yang sedia maklum, Kampung Permatang merupakan antara kampung yang tertua di Selangor. Dan bagi orang bandar, bila dia masuk, jangan kata orang bandar, orang-orang yang berada di Tanjung Karang pun dia akan agak pelik bila masuk Kampung Permatang. Dia tengok semua kubur. Ada kubur di setiap halaman rumah. Sebab apa yang diceritakan oleh atuk nenek saya dululah, Kampung Permatang tu pernah berlaku pertumpahan darah, perang antara negeri Selangor dan Pahang. Perang Selangor dan Pahang. Maknanya Pahang serang Selangor ni. Ya. Dan saya pernah ikut atuk saya pergi masuk kebun dia. Dia kata kat sini tapak yang kata berlaku peperangan lah. Dan di sebelah rumah saya ada satu, yelah, masa kita kecil kita tak kata dia kubur, kita ingat dia tiang gol. Kita jadikan tempat tu untuk kita main bola dan jadi kita tiang gol. Rupanya itu adalah kubur. Kubur. Maksudnya dekat Pematang ni agak unik lah dengan bahan sejarah. Dan di atas bukit di Sekolah Kebangsaan Kuala Selangor ada satu bukit namanya Bukit Raja. Dekat situ ada satu kubur yang kita kena pergilah kalau kita nak tahu daripada mana kubur tu. Sebab yang apa yang difahamkan adalah kubur kerabat-kerabat diraja lah. Okey. Jadi sebagai ahli majlis di zon 5 ini, apakah masalah yang sering dihadapi oleh seorang ahli majlis? Zon 5 ni dari segi masalah penduduk agak kurang. Sebab penduduknya tak ada yang, senang cerita, tak ada yang kuat komplain, tak ada. Cuma masalah utama adalah isu peniaga di dalam pasar-pasar tu. Sebab kadang-kadang yalah, dia lebih kepada infra mereka. Kadang-kadang air tak ada, berlaku kecurian dekat kedai sebab infranya bumbung atas gerainya tu berlubang dan senang dicerobohi. Daripada senang cerita, permasalahannya adalah masalah peniaga. Jadi sebagai ahli majlis, macam mana saudara Syamil selesaikan masalah tu? Saya ambil jalan yang mudah. Kita
kena datang jumpa mereka, kita cerita walaupun kita tak dapat selesaikan masalah tu on the spot, tapi bila kita jumpa diorang, kita dengar masalah diorang, dia cerita, kita dengar, diorang rasa kita ambil berat pasal diorang. Dan untuk makluman juga, Pasar Pasir Nambang akan menubuhkan satu jatuhkuasa untuk, senang cerita, jatuhkuasa pasar lah, untuk kontrol, bukan nak kata nak jadi abang long kat situ, tak. Maksudnya untuk menjaga kebajikan para peniaga di pasar-pasar lah. Dan kita akan lantik daripada peniaga pasar tu sendiri. Bukannya saya, tak ada. Kita orang-orang yang meniaga kat pasar tu lah. Maknanya servis kepada rakyat tetap nombor satu, Tetap nombor satu. Tetap nombor satu. Okey. Jadi ni sekiranya soalan terakhir ni. Boleh. Apakah perancangan saudara Syamir sebagai ahli majlis untuk memajukan zon 5 ini? Tak kisahlah dari segi IKS ke, pelancongan ke, ataupun infranya ke. Jadi apa perancangan? Dari segi perancangan, seperti yang kita sedia tahu, kita sedia maklum, di Pasir Penambang ni memang terkenal dengan pelancongan lah. Sebab pelancong yang datang akan pergi ke Sky Mirror melalui JT Bagan Sungai U dan JT sebelah restoran Riverview Pasir Penambang tu. Dan selepas diorang dah berjalan-jalan, diorang akan singgah ke restoran untuk menikmati makanan laut. Dan saya nak maklumkan juga, ada beberapa pembangunan yang akan berlaku di Pasir Penambang. Contoh, buat masa sekarang yang sedang dibangunkan adalah KPJ Riverview. Kita akan ada satu hospital private di bawah KPJ yang sedang dibangunkan. Sebelum, kalau kita nak mengalir ke Kuala Selangor tu, sebelum kita naik jambatan tu, ada di sebelah kiri. Dan kalau kita daripada Kuala Selangor nak menghala ke Tanjung Karang, kita nampak satu bangunan rumah kedai di sebelah Petronas Pasir Penambang tu yang nampak macam terbengkalai. Dan buat masa ni kita dah ada pemaju penyelamat yang akan menguruskan bangunan tu, dan sekejap lagi bangunan-bangunan tu akan sedia diduduki, dan berniaga. Macam-macam lah, ada orang buka pejabat, ada orang buka ni, dan maksudnya peluang pekerjaan kepada orang-orang setempat situ akan ada. Sebab bila KPJ tu buka, dia akan confirm ada kantin, ada kios. Kat situ kita boleh beri peluang kepada penduduk tempatan untuk berniaga dalam tu lah. Okey. Jadi saya doakan semoga saudara Syamir terus sukses sebagai ahli majlis di masa-masa akan datang. Baiklah, penonton semua, sekian saja perbualan saya dengan Raja Syahmirul Zaman, seorang ahli majlis di Zon 5 Majlis Perbandaran Kuala Selangor. Sehingga kita jumpa lagi, jangan lupa subscribe, like dan share Light Blue Studio. Assalamualaikum. Bye bye.